So saya boleh nampak lah Mona Lisa, saya boleh nampak Attika, kan, saya boleh nampak Mukri, saya boleh nampak Losheng, saya boleh nampak Syazwani, saya boleh nampak Nusrah, ramai lagi lah, saya boleh nampak Khairi. Sebelum ni kita hanya mendengar nama saja, tapi hari ni memang sengaja saya paksakan untuk turn on the camera. Rupanya kamera anda taklah rosak pun, taklah rosak mana pun, comel-comel je yang terpampang dekat skrin saya ni. Okey, baik. Sekejap lagi saya akan berikan soalan kuis itu. Tak banyak, 20 soalan saja, tapi saya berikan masa 30 minit untuk saya sedari jawab. Soalannya tidaklah susah, tapi seperti mana yang saya cakap pada pertemuan yang lepas, kelas yang lepas dia ada elemen-elemen berkaitan dengan aplikasi, situasi-situasi yang menunjukkan aplikasi, cuma anda perlu suitkan aplikasi itu tentang apa. Okey, mudah aja. Soalan dia A, B, C, D. Okey, ada multiple choice. Soalan multiple choice, okey. Ada pilih je soalan objektif multiple choice A, B, C, D. Dan soalan dengan bahasa yang mudah difahami. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada kuis, pergi kepada kuis nanti saya bagi soalan kuis, saya tamatlah sesi ni. Okey, samalah pertemuan kita ni. Okey, kita akan akhirkan dengan kuis itu. Saya nak dengar pandangan daripada saudara-saudari tentang kelas kita, tentang, tolong nyatakan pada saya tentang apa yang anda dapat manfaat daripada kelas SGA 2113 ni, Sociology of Learning. Itu yang pertama. Yang kedua, perasaan anda dengan pengajaran saya, supaya saya dapat input daripada saudara-saudari untuk saya perbaiki pengajaran saya pada masa-masa yang akan datang. Adakah pengajaran saya ni sangat tidak menyeronokkan, sangat menyampah bagi anda semua, apa-apa sajalah. Okey, so apa yang anda peroleh lah sebenarnya daripada kelas sepanjang, seronok ke tak seronok ke, kecewa ke, duka lara ke, rasa tension, stres ke sepanjang berada dengan saya ni. Kadang-kadang saya panggil student randomly dan sebagainya. Alamak, pensyarah ni panggil aku pula dah, aku tutup kamera, ingatkan dia tak panggil. Orang duk landing sedap je, kena panggil pula. Okey, mungkin rasa tak selesa ke dan sebagainya. So boleh nyatakan. So saya buka kepada saudara-saudari untuk kongsikan apa persepsi ataupun pandangan saudara-saudari berkenaan dengan perjalanan sepanjang kehidupan saudara-saudari, khususnya bagi kursus SGDA 2123 ni bersama dengan saya selama 14 minggu. Okey, silakan. Siapa nak cakap? Cakap je. Suara saya jelas ke? Boleh dengar? Okey, silakan. Siapa nak komen? Tak payah malu-malu. Transparent. Syukri ke nak komen, Nusrah ke nak komen, Aida ke nak komen, silakan. Farhana. Setiap semester memang saya akan tanya pelajar saya di penghujung kelas saya. Okey, Ilya. Boleh Ilya berikan komen, Ilya, untuk kelas ni? Okay, saya Doktor. Doktor, Assalamualaikum Doktor. Jadi, Salam. Jadi sepanjang feedback saya untuk subjek ini adalah pertama sekali saya berterima kasih kepada doktor lah sebab dah jaga dan ajar kami sehingga kami tamat semester yang kali ini. Dan sepanjang saya belajar psikologi ni, apa yang saya tahu, saya banyak belajar benda baru. Dan sebelum-sebelum ni saya tak pernah belajar berkenaan psikologi dan berkenaan ahli filosofi yang mencipta semua teori itulah. Jadi apa yang saya dapat, banyaklah benda yang saya dapat dan mungkin saya akan aplikasikan apa yang saya belajar ni. Sekiranya insyaAllah saya akan jadi guru seperti doktor juga pada masa akan datang. InsyaAllah saya akan cuba aplikasikan apa yang saya belajar pada masa ini. Dan untuk feedback pada doktor sendiri, saya secara jujurnya saya amat suka dengan cara doktor ajarlah. Jadi sebab dari intonasi suara doktor tu bersemangat. Jadi bila doktor bersemangat, kami pun bersemangat. Saya rasalah
bagi rakan-rakan saya. Sebab saya sendiri pun bila dengar saya macam wow, doktor punya gaya percakapan ni secara tak langsung memberi kami punya macam lagi kita belajar waktu tengah hari. Jadi secara tak langsung doktor mampu beri kami macam semangat untuk belajar waktu tengah hari ni. Jadi tak macam bosan. Jadi terima kasihlah kat doktor. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Ilya. Okey, saya nak dengar daripada Alicia. Saya tertarik dengan Alicia. Botol air dia besar. Hai doktor. Okey. Oh, kalau bagi saya sukalah kelas ni. This one the most class yang saya suka masa SEM 1. Lepas tu macam setiap kali saya attend kelas doktor, Psychology of Learning, saya lagi semangat nak jadi seorang pendidik. Sebab before this kita nak jadi cikgu kan. Macam biasa-biasa je feelings tu. And bila dah belajar Psychology of Learning, so doktor pun macam banyak kali tekankan macam you akan jadi guru, you seorang pendidik. So macam mana nak adapt dengan student semua tu. So kita rasa lagi semangat lah untuk jadi seorang pendidik, lecturer, students, lecturer ke cikgu kan. Lepas tu sama juga macam Ilya. Saya suka cikgu mengajar, saya suka doktor mengajar. Cara doktor mengajar, lepas tu doktor tak pernah miss class. Even though buat class dekat WhatsApp pun is still class. We still get something from the class. Lepas tu saya seronok lah dengan doktor. Saya akan jadikan doktor sebagai idola kalau saya jadi pendidik saudara nanti. Bisa. Okey. Okey, terima kasih Alicia. Okey, hopefully anda akan jadi pendidik yang terbaik lah. Saya bukanlah yang terbaik, tapi saya ada rakan-rakan yang menjadi, cuma rakan sekerja saya juga mungkin ada sebahagiannya adalah idola-idola saya. Masa saya di sekolah pun macam tu, ada guru-guru yang saya contohi. Kita dalam dunia ni, dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita melihat kepada rakan kita melihat persekitaran kita kan. Di tempat kerja pun mungkin rakan-rakan sekerja kita yang memang hebat dalam urusan kerja mereka, dalam mendidik mereka, kalau as cikgu di sekolah. Saya sangat kagum dengan rakan-rakan saya, terutama ketika mana saya berada di sekolah pedalaman dulu. First posting saya di pedalaman, itu pengalaman yang sangat berharga kepada saya. Walaupun orang kata, yes, orang galakkan kita pergi ke pedalaman, duduk di dalam hutan dan sebagainya. Yes, betul, itu pengalaman. Tapi saya biasa katakan pada pelajar-pelajar saya, seandainya anda satu ketika nanti ditempatkan jauh di pedalaman, cuma sekolah menengah ni, anda ni mengajar sekolah menengah ni tak banyak di pedalaman, yang banyak ni di luar bandar. Cuma luar bandar yang agak sukar sikit mungkin di Sabah dan Sarawak. Luar bandar dalam konteks semenanjung tidaklah sesusah macam mana luar bandar yang dikategorikan sebagai luar bandar, bukan pedalaman lagi seperti di Sabah Sarawak. Kalau Sabah Sarawak di pedalaman memang agak mencabar. Pedalaman di semenanjung banyak di sekolah-sekolah pedalaman di Pahang, di Kelantan, di Terengganu, di Perak yang memang agak mencabar lah. Tapi banyaknya adalah sekolah rendah, sekolah menengah banyak di bandar-bandar, di pekan-pekan, paling kurang pun di pekan-pekan kecil. Jadi pengalaman mengajar, apa yang saya nak masukkan di sini ialah pengalaman mengajar di pedalaman itu bagus dapat pengalaman, tapi cukup sekadar pengalaman, jangan berada di sana terlalu lama. Usahalah sedaya mungkin untuk keluar daripada situ setelah 3 tahun. Sebab apa? Saya mungkin kontradik dengan sebahagian orang yang kata, oh pergilah pedalaman dapat pengalaman. Betul, saya bersetuju dengan aspek pengalaman, tapi saya tidak bersetuju untuk seseorang itu untuk berada di satu-satu tempat itu dalam satu tempoh jangka masa yang terlalu lama, especially di pedalaman. Biarlah orang baru pula pergi untuk mendapat pengalaman di sana, dan orang yang berada 3 tahun keluar untuk berada di luar. Kenapa? Kerana ialah faktor komunikasi dan pengetahuan, faktor ilmu. Maklumat untuk sampai ke pedalaman lambat. Apa yang cikgu-cikgu kita dah buat, rakan-rakan saya ingat masa saya mengajar di pedalaman, rakan saya kedua lah advance, saya masih ketinggalan.
kan, sebab ada kekurangan dari aspek fasiliti dan sebagainya. Jadi saya tak boleh lama di sana dan kena keluar untuk kita mendapat pengalaman baharu, kita mendapat input baharu, kita mendapat pengetahuan yang baru dari sudut kandungan, pedagogi, teknologi dan sebagainya. Bagus pengalaman di pedalaman sebagai pengalaman hidup kita untuk diceritakan kepada generasi kita, untuk diceritakan dalam dewan kuliah. Kalau hari ini memang saya boleh bercerita dengan saudara-saudari. Kalau nak cakap soal pedalaman, saya dah berada di pedalaman. Kalau nak bercakap tentang pergi ke sekolah-sekolah pedalaman, selain daripada jadi cikgu, sebagai cikgu pun mengajar di pedalaman, selepas jadi cikgu, jadi pensyarah masa di IPG pun saya duduk pergi di pedalaman. Sebab ada pelajar di pedalaman, ada projek di pedalaman, ada pergi tengok sekolah di pedalaman. Itu pengalaman saya semasa di Institut Pendidikan Guru. Okey, terlibat dengan pengambilan bakal guru, pernah terlibat dengan penempatan bakal guru, posting. Itu kerja saya dulu di tempat lama saya. Jadi saya boleh menceritakan pengalaman-pengalaman itu, alhamdulillah, dengan pelajar-pelajar saya di dewan kuliah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, sekiranya satu ketika nanti anda ditempatkan di pedalaman lagi berapa tahun nak habis? Tak lama lah, 3 tahun. 3 tahun setengah lagi habis lah. Belajar kan? Jadi posting, insyaAllah ada rezeki masa tu, pergi ke sekolah tertentu. 3 tahun, keluarlah. Kalau di pedalaman lah, keluarlah pergi ke tempat yang lebih baik. Bukan maksud saya pedalaman terbaik, tapi ada tempat yang mungkin lebih baik untuk kita mendapat pengetahuan dan perkembangan dalam dunia pendidikan untuk kemajuan diri kita, karier kita dalam bidang pendidikan. Itu pesanan saya lah. Okey, baik. Mungkin saya nak boleh dengar apa pandangan daripada Mukri ke Azri ke? Silakan. Doktor. Okey, silakan. Saya rasa apa yang saya dapat belajar daripada psikologi pendidikan ni, saya dapat kenal lah lagi banyak ahli falsafah yang sebelum ni saya tak pernah dengar pun nama dia. So saya dapatlah tengok apa diorang punya teori, belajarlah apa diorang punya teori semua. Yang saya rasa bagi saya feedback bagi kelas doktor ni, saya rasa kelas ni santai. So maksudnya tak ada pressure. Maksudnya untuk masuk kelas ni tak ada pressure untuk duduk dalam kelas ni. So rasa macam santai je belajar. So ilmu tu cepat masuk lah. Gitu. Okey Mukri, buat apa kita nak belajar dalam keadaan stres? Biarlah kita belajar dalam keadaan santai, sebab konsep pendidikan dulu pun dah berubah. Kita boleh belajar di mana-mana saja. Kan, kita tak perlu lagi untuk, kalau kita belajar tentang teori John Dewey kan, perspektif John Dewey kata mungkin sebelum pandangan dia keluar, cikgu-cikgu sebelum tu kata murid perlu duduk dalam kelas hanya dengar daripada cikgu, duduk diam, misbehave, berakhlak betul-betul dalam kelas. Tapi sekarang ini tidak boleh berlaku macam tu. Kalau kelas itu terlalu diam, senyap, sepi, seolah-olah macam pembelajaran tidak berlaku. Jadi kalau awak pergi sekolah nanti praktikum, kalau kelas awak diam, sunyi, sepi, something wrong lah. Zaman sudah berubah. So kelas itu biarlah havoc, kelas itu biarlah aktif, kelas itu biarlah tidak sunyi, penuh dengan percakapan, dialog murid, interaksi murid berdasarkan aktiviti yang kita buat dalam bilik darjah, sebab konsep pendidikan itu sudah berubah. Okey, tak nak lagi, yalah mungkin zaman saya kecil-kecil macam zaman saya darjah 1, cikgu pegang rotan panjang, roti panjang, istilah murid panggil roti panjang kan, pembaris panjang tu kita panggil roti panjang kan. Cikgu pegang roti panjang, diam, ketuk meja, kelepang, suruh diam, sunyi, sepi. Kelas ni bagus. Tapi nowadays, if you buat macam tu, kelas you tak bagus. If you buat macam tu, kelas you tak bagus. Mana interaksi murid? Mana aktiviti murid? So, dia tidak menggalakkan murid untuk bersifat kreatif. Dia tidak menggalakkan murid untuk berinovasi. Dia tidak menggalakkan murid untuk melontarkan idea-idea mereka. Tapi itu peranan cikgu lah untuk menjadikan kelas itu aktif. Okey. Baik, mungkin Nusrah ada nak cakap? Silakan Nusrah. Mana Nusrah? Tak dengar. Mic problem. Okey, baik. Kita ada Atika. Mana Atika? Saya ke doktor? Silakan Atika. Boleh komen tentang kelas kita?
uh,